Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah semua ya. Insya-Allah Allah telah memberikan kepada kita kesihatan dan keafiatan serta semangat untuk terus meningkat di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang kecil ini bukan hijrah fizikal tetapi hijrah dalam hati kita. Bagaimana kita ada orang yang boleh merangkak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang boleh berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang terbang laju untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat kepada dosa-dosa yang telah dia mendapat pengampunan atau dosa yang telah masih ada meliputi dalam hatinya. Kerana pada setiap dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang manusia itu, maka dia letakkan tinta hitam. Dan apabila terlalu banyak hitam, al-i'azubillah, akan disebutkan ada ron, ada selaput di keliling hatinya, selaput hitam kerana dosa-dosa tadi. Maka pada ketika itu dia tidak sensitif lagi dah kepada betapa derhaka dia kepada Allah. Segala dalam hidup dia ini tak ada akan diingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita dalam mentelaah kitab Minhajul Abidin, kita telah lalui yang aqabah yang kedua ataupun halangan. Aqabah ni dalam bahasa Arab ialah mendaki, ya, mendaki sesuatu. Kalau kita kata bukit lah, ya, bukit yang menjadi halangan kepada kita. Kita kena susah, kena panjat naik bila bukit tu. Bila aqabah kita nak mengatasi, melepasi aqabah ini, maknanya kita kena mendaki dan perlu kepada stamina, perlu kepada usaha. Jadi aqabah kita dalam hati perlu kepada kita berusaha secara spiritual, secara rohanian untuk meningkat dan mengatasi akan halangan ini. Baik, pada halaqah kali ini kita hendak ceritakan tentang halaqah al-awaiq, iaitu halaqah-halaqah yang rintangan, yang boleh menjadi rintangan, ataupun kita nak keluar berjalan di hadapan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rintangan ini memagari, menjadi pagar, ya, kita tak boleh lepas. Ini nak panjat lagi, ya. Jadi halangan antara yang menjadi halangan ialah jangan pandang jauh, masuk kat cermin. Lihat diri pada cermin, itulah halangan pertama. Itulah halangan pertama, iaitu diri kita sendiri. Ya, halangan yang pertama. Apa ada dalam diri kita? Dah kuat, okey, tenaga ada. Kenapa tak buat? Azam tak ada. Ya. Kenapa membuat dosa? Tak perasan Allah. Tak perasan Allah. Satu hari kelak pada hari akhirat, Allah akan memanggil hamba-Nya. Wahai fulan bin mak dia, ya. Sebab pada akhirat semua sebenar. Ya, kamu keluar daripada rahim ibumu sebenar. Bapa kamu insya-Allah benar lah. Sebab kalau ada yang buat tak betul nanti, bukan bukan kamu semestinya. Jadi di akhirat semua benar. Jadi kamu, wahai hamba-Ku bin fulanah, ibni fulanah. Kamu ingat tak pada hari itu kamu buat gini, jari kamu tekan apa ke, kamu buat ini, kamu tutup pintu. Kamu tutup pintu kerana malu kalau apa yang kamu buat ni orang nampak. Dan ilmu kamu tahu bahawa aku ni sentiasa nampak. Lima ja'altani ahwanu syahidin. Kenapa kamu jadikan aku ni saksi yang paling hina? Aku duk tengok pun kamu masih tak malu. Tak ingatkah kamu aku jaga kamu selama ini? Segala nikmat yang telah aku bagi kamu kepada kamu, kamu masih tak malu aku melihat. Lima ja'altani ahwanul syahidi. Kenapa kamu jadikan aku saksi yang paling hina? Ya? Tak karik langsung, tak ambil berat langsung. Ya? Jadi diri kita sendiri itu, sebagai kita sebut dahulu, siapakah yang bersemayam, bertakhta dalam hati kita? Hawa nafsu kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh yang senang, ya. Hawa nafsu hari ini bila kita pergi ke pasar Ramadan, kalau pasar Ramadan tutup marah sangat. Tapi kalau pergi tanya di BKL atau kita dalam majlis perbandaran Selayang, bulan yang paling banyak pembuangan sampah adalah bulan Ramadan. Yang dibuang kebanyakan carbon based material, iaitu makanan sebab dah basi. Kenapa boleh sampai jadi basi? Kerana bila pergi Ramadan nak beli satu je, nak beli akok je nak buat makan. Tapi bila tak rasa ayam bakar itu, ayam bakar ini, semua kena
diri kita, iaitu nafsu kita. Ubat senang. Kamu nak beli akak, beli akak. Hawa nafsu, nak beli tu, nak beli ni, nak beli. Kalau kamu dah ada duit sangat. Tapi angkat semua ni dan cium dan kata, ya Allah, ya Tuhan, ku betapa sedap dia. Tapi ya Allah, aku beriman denganmu. Simpankan untuk aku di akhirat kelak. Beri yang lebih sedap. Dan sedekahkan segala yang sedap itu kepada yang miskin-miskin. Kepada yang tak terfikir pun nak beli ayam bakar. Kepada yang tak terfikir pun nak beli pizza sebab dia tak ada duit. Inilah cara kita melawan dengan nafsu syahwat kita. Halangan yang pertama, rintangan yang pertama, diri kita sendiri. Lawan hawa nafsu tu. Ya, bulan Ramadan, orang kata apa, syaitan dah tak ada kan? Jadi kenapa kita masih ada keadaan begitu? Kenapa kita masih melayan tidur? Kerana hawa nafsu kita. Itu ya. Yang kedua yang menjadi rintangan kepada kita adalah bisikan ya. Bisikan ni mungkin daripada syaitan. Mungkin daripada apa orang panggil manusia yang bisik pada you try tak gitu ayat nasi mandi yang kat situ. Bisikan. Ya. Bisikan. Kenapa sedap sangat ke? Boleh. Hang boleh tolong beli kat aku tak? Okey. Bagi duit, hang tolong bagi kat Pak Gad kat situ. Aku tengok dia macam tak boleh beli. Benda macam tu. Itu cara dia. Ya. Jadi bisikan juga daripada kita ada korin. Yang lain dah dirantai tapi korin dalam diri kita ya masih ada. So dia bisik juga. Kalau pintu nafsu kita sentiasa dibuka, senang lagi dia bisik ya. Kemudian bisikan-bisikan ya, terutama nak mari akhir ni ya, baju raya dah beli. Ya. Baju raya dah beli. Jalan tar tu buka atau tidak yang belakang tu? Kat Masjid India. Kenapakah bila pergi beli baju raya ni, ya, dan beli barang-barang untuk raya, kita pergi siang hari, letih atau tidak? Letih. Ya. Bila letih balik malam, nak pergi sembahyang tarawih lagi tak? Ataupun kita kata, lepas buka puasa, kita pergi malam. Ya. Melereknya sampai terlepas juga tarawih. Tarawih setahun sekali je, bukan boleh ganti pada time-time lain. Ya. Baju raya. Siapa yang biasanya nak suruh kita beli baju raya ni? Ahli keluarga kita. Jadi rintangan kedua yang menjadi sebagai rintangan pada kita nak berjalan kepada Allah SWT yang ketiga. Yang pertama diri kita, yang kedua bisikan-bisikan, yang ketiga adalah ahli keluarga kita sendiri. So jaga-jagalah. Sepatutnya 10 malam terakhir ini kita dah selesai semua dah bab dunia. Sebab itu dikatakan i'tikaf ni satu benda yang besar ya, terutama dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW sentiasa beriktikaf. Ya, beriktikaf sampai ke tahap daripada dia tak keluar pada masjid apabila dia nak air apa semua, dia hulur je kepala dia ke dalam bilik Aisyah. Ya, kemudian Aisyah akan suap pada dia makanan-makanan, akan sikat-sikatkan janggut dia. Itu je, tetapi dia nak berterusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang panggil apa? Kemanisan yang dikecapi oleh orang yang dah dekat dengan Allah SWT. Sentiasa berada di dalam pelukan Allah. Jika kamu berada dalam pelukan kekasih kamu, nak lepas tak? Nak lepas tak saudara yang dikasihi sekalian? Kalau berada dalam pelukan kekasih kamu, kamu tak nak lepas. Seorang yang sentiasa berasa dia dalam pelukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal dia, dengan kesedaran dia, dengan awareness dia, dengan perhatian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak terlepas daripada pelukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sentiasa mencari-cari time bila dia tak boleh menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, bila Bilal dah sampai waktu dia akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin nak buat azan ni dah sampai waktu." Biasanya Rasulullah tak kata azin ya Bilal. Rasulullah akan kata, "Ya Bilal, arihna bis salat. Arihna bis salat. Arihna bis salat." Ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Ya. Siapa yang mengecapi apa orang panggil khusyuk dalam sembahyang, berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk dalam zikirnya, berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk dalam pembacaan Qurannya, berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia keluar daripada itu, dia bersama-sama dengan semangat tu. Dia akan tetap merasa bahang yang dia bersama pelukan Allah tadi, bersama-samanya dalam hidup dia. Orang akan nampak
cahaya dia orang ni baik, ya. Dan orang akan nampak daripada amalan-amalan dia, daripada akhlak dia dengan manusia, dengan senyumannya, dengan memberi kebaikan, dengan melakukan pertolongan dan khidmat kepada orang lain. Ini orang-orang mukminin, orang-orang muhsinin, ya. Jadi janganlah jadikan keluarga kita, tarbiyahkan mereka supaya mereka jangan jadi rintangan. 10 malam terakhir ni kita 100% bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain tu selesaikan sebelumnya. Kalau kita boleh buat strategic planning untuk 5 tahun, 10 tahun, tak bolehkah kita buat strategic planning di mana 20 je yang kita sibuk sikit dengan dunia dan lain-lain, tetapi 10 yang terakhir ni semata-mata untuk akhirat kita, semata-mata untuk Allah, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita orang-orang akhirat. Dan ada lagi rintangan-rintangan yang akan kita kembangkan lagi, insya-Allah, di tempat dan di pentas yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.